Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Khairil Zarif Afindi dalam edisi khas Parlimen 27 Ogos 2020. Edisi khas Parlimen dimulakan dengan Kementerian Pengangkutan MOT mengalu-alukan inisiatif kerajaan dalam melaksanakan konsep travel bubble ke beberapa negara luar sebagai usaha menggerakkan sektor pelancongan antarabangsa yang terjejas akibat penularan COVID-19. Melalui konsep tersebut, penerbangan dan penumpang dari mana-mana negara yang berada dalam kategori hijau akan dibenarkan memasuki Malaysia tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibongoh. Katanya negara-negara yang terlibat dalam pelaksanaan konsep travel bubble seperti Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, New Zealand, Australia, Korea Selatan dan Jepun. Melalui konsep tersebut, penerbangan dan penumpang dari mana-mana negara yang berada dalam kategori hijau akan dibenarkan memasuki Malaysia tertakluk kepada SOP tertentu seperti ujian saringan kesihatan yang ketat sebelum berlepas dan tiba di Malaysia perlu dipatuhi. Dalam hubungan ini, cadangan travel bubble tersebut adalah tertakluk kepada rundingan yang sedang diadakan di antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Luar Negeri dengan negara-negara terbabit. Menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Ledang, Syed Ibrahim Syed Noh pada sidang Dewan Rakyat hari ini, Ahli Parlimen Limbang itu menegaskan syarikat penerbangan dijangka memerlukan tempoh masa antara 18 bulan bagi sektor domestik dan 3 tahun bagi sektor antarabangsa untuk pulih semula sepenuhnya dari impak wabak COVID-19. Sebagai persediaan kepada pembukaan sektor pengangkutan udara, kerajaan melalui pakej rancangan ekonomi Februari 2020 telah bersetuju antara lain supaya Malaysia Airport Berhad, Holding Berhad, mengurangkan caj pendaratan dan parkir pesawat melalui mekanisme kontrak, dan sekarang ini implementasinya adalah dalam perundingan. Di samping itu, semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula 10 Jun hingga 31 Ogos tahun ini, lebih banyak kelonggaran telah diberikan oleh pihak kerajaan, termasuk kebenaran untuk melakukan perjalanan rentas negeri dan pengecualian penjarakan sosial dalam pesawat bagi semua perkhidmatan penerbangan berjadual dan tidak berjadual. Kelonggaran ini telah meningkatkan permintaan terhadap perkhidmatan penerbangan udara bagi sektor domestik. Katanya MOT bersama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dan syarikat penerbangan juga terus bekerjasama bagi meningkatkan kesedaran dan keyakinan orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan penerbangan bagi menggerakkan dan memulihkan sektor pelancongan domestik. Beralih ke laporan berikut. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merancang untuk membina klinik kesihatan KK Data Kakus Tatau untuk memberi perkhidmatan kesihatan yang lebih baik kepada penduduk di kawasan tersebut. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Argo Dagang, kementerian sedang mengenal pasti tapak yang sesuai untuk membina klinik kesihatan tersebut. Ujar beliau, KKM juga telah memperuntukkan sebanyak RM700,000 bagi tujuan membeli peralatan perubatan untuk KK Sungai Asap yang telah dinaik taraf menjadi klinik induk bagi kluster klinik di daerah Belaga pada 2018. Bagi meningkatkan lagi perkhidmatan kesihatan klinik asap ini telah dinaik tarafkan menjadi klinik induk bagi kluster klinik di daerah Belaga pada tahun 2018. Klinik induk ini merupakan pusat rujukan bagi klinik-klinik di kawasan asap, termasuk klinik Sungai Koyan, klinik Umar Stambuk, klinik Sarawak Hydro, klinik Tubau, dan mereka berkongsi sumber-sumber seperti magma, X-ray dan lain-lain. Dan sehubungan dengan itu, RM700,000 telah diperuntukkan untuk membeli peralatan perubatan. Dan selain dari itu juga klinik kesihatan Sungai Asap ini mempunyai 73 staf termasuk 5 pegawai perubatan. Sebagai perancangan jangka panjang, KKM menurut Dato' Aaron akan membina hospital baru berdekatan Sungai Asap bagi memudahkan penduduk di kawasan itu yang sering berulang alik ke Hospital Bintulu untuk mendapatkan rawatan.
perancangan yang panjang kita telah pun berbincang dan kita telah pun bersetuju untuk membina dalam jangka panjang sebuah hospital berdekatan dengan asap di persimpangan Murum dan Bakun Hydro, dan kita telah pun berbincang dengan kesemua ahli yang berhormat di kawasan tersebut, dan ini akan dimajukan di tempat New Township yang akan dibinakan di kawasan tersebut, dan ia akan mengambil masa. Beliau menjelas pertanyaan diaju Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, ketika mengulas soalan diaju Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau mengenai klinik kesihatan Long Lama, Datuk Aaron berkata kerja baik pulih klinik yang rosak akibat kejadian tanah runtuh sebelum ini akan bermula pada penghujung Ogos ini. Kementerian memang sedar keadaan apa yang telah berlaku di klinik kesihatan Long Lama disebabkan tanah runtuh, maka beberapa projek akan dilaksanakan di sana. Satu adalah untuk membuat pulih atau membina baru jalan akses kepada kuartus staf di sana, sebab jalan itu sudah runtuh dan perlu dinaik taraf, perlu dibaiki. Dan peruntukan telah pun diluluskan pada 3 bulan 7, kontraktor telah pun dilantik, dan sekarang ini kontraktor adalah mengambil masa untuk membawa kenderaan berat dan bahan binaan untuk kawasan tersebut, dan kita dipahamkan bahawa baik pulih atau kerja baik pulih akan bermula pada hujung bulan Ogos ini. Katanya tender dokumen untuk projek tebatan tanah runtuh telah pun siap dan dihantar ke JKR Sarawak pada 28 Ogos ini untuk proses tender. Projek yang lebih besar adalah tebatan tanah runtuh, sebab tanah runtuh yang menyebabkan klinik itu tidak boleh digunakan, dan sebab sekarang perkhidmatan klinik adalah diadakan di sebuah dewan. Untuk projek ini ia akan mengambil kos yang agak tinggi dan memerlukan tender atau sebuah harga. Tender dokumen telah pun siap dan akan dihantar kepada JKR Sarawak pada 28 bulan Ogos ini untuk proses tender. Terima kasih. Laporan seterusnya. Dengan keanggotaan seramai 6 orang pegawai dan seorang kerani yang hanya dibekalkan sebuah kenderaan jenis Toyota Hilux di Balai Polis Belawai, Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusof Abdul Wahab tampil mengemukakan permohonan di persidangan Dewan Rakyat hari ini bagi penambahbaikan perkhidmatan Balai Polis tersebut. Menyentuh mengenai keperluan mendesak warga kerja, beliau berharap agar pihak Kementerian Dalam Negeri KDN dapat menambah kemudahan seperti kenderaan, bot dan kuarters untuk Balai Polis Belawai yang telah beroperasi sejak tahun 1973 itu. Operasinya di sebuah bangunan yang dimiliki oleh kerajaan negeri yang sudah lama dan sangat usang. Permohonan kepada kementerian supaya membaiki atau membina baru sebuah balai polis di Kampung Belawai dan menambah kemudahan seperti kenderaan, bot dan kuarters untuk pegawai-pegawai. Timbalan Menteri Dalam Negeri 1, Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Muhammad Said berkata pihak kementerian akan mengkaji dari segi kadar indeks jenayah, kapasiti penduduk dan juga sosioekonomi untuk permohonan tersebut. Kita akan mengkaji dari segi indeks jenayah, kita akan mengkaji dari segi kapasiti penduduk dan juga sosioekonomi. Saya percaya Menteri sangat prihatin mendengar permohonan ini. InsyaAllah kita akan bincang dan kita perhalusi permohonan yang berhormat ini. Terima kasih. Selain itu, menambah jawapan pertanyaan berkenaan katanya, buat masa ini pihak kementerian belum bercadang untuk mewujudkan balai polis yang baru di Pulau Bruit, tetapi keperluan semasa akan dibincangkan dan diperhalusi lagi. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi semasa mencelah dalam sesi pertanyaan lisan di persidangan Dewan Rakyat hari ini memohon Kementerian Dalam Negeri KDN supaya benar-benar melaksanakan projek pembinaan sebuah ibu pejabat polis daerah IPD Matu Daro. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini bahawa projek berkenaan akan dimasukkan di dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, beliau berharap agar ia dapat dilaksanakan dalam rolling plan yang pertama atau yang kedua dalam RMK-12, memandang projek tersebut amat diperlukan segera demi menjamin keselamatan penduduk yang semakin meningkat.
Saya memohon sangat-sangat supaya IPD ini nanti akan benar-benar dilaksanakan dan kalau boleh dilaksanakan dalam rolling plan yang pertama ataupun yang kedua dalam RMK12 ini, kerana Balai Polis Daro ini sudah terlalu daif dan berusia 40 tahun. Menjawab permohonan itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri 1, Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Mohamed Said berkata, pihak kementerian mengambil maklum akan projek tersebut dan pengkajian akan terus dijalankan dari semasa ke semasa. Pelaksanaan projek pembinaan jambatan Kampung Pasir Ira ke Kampung Pasir Kelang, Kelantan yang dihalang sebelum ini adalah disebabkan kelewatan kelulusan pengambilan balik tanah. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, merangkap Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong, projek tersebut telah diselesaikan dan bayaran pampasan tanah telah dibuat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Skop projek ini adalah melibatkan pembinaan jambatan sepanjang 400 meter dan jalan sepanjang 1 kilometer dengan standard JKR R2. Projek ini disasarkan dapat disiapkan dalam tempoh 24 bulan. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Kuala Krai, Abdul Latif Abdul Rahman dalam persidangan Parlimen hari ini. Tambahnya, bagi jalan-jalan kampung yang perlu untuk dinaik taraf di kawasan Pasir Ira boleh dicadangkan kepada Unit Perancangan Ekonomi EPU Negeri Kelantan untuk dimasukkan ke dalam senarai keutamaan negeri sebelum dikemukakan kepada kementeriannya untuk diangkat di bawah Rolling Plan RMK12. Walau bagaimanapun, kelulusan projek ini tertakluk kepada EPU, GPM dan kemampuan kewangan kerjaan. Sekian bersama saya Khair Zarif dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.